Okey, cuma dekat sini Banci nak tunjuklah salah satu sejarah arkitektur Islam yang telah diiktiraf oleh dunia. Kita dah masuk sikit, tapi lorong ni macam tertarik untuk Banci kongsikan. Dah tak terasa seperti berada di Arafah dah. Terasa seperti berada di Malaysia. Okey, kita masuk sahaja kepada Arafah sekarang ni. Kita boleh melihat sendirilah kehijauan. Bukan sekadar pokok sahaja, bukan sekadar pokok-pokok yang ditanam, tetapi rumput-rumput ataupun di sebalik tanah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Banci Live. Hello. Apa khabar semua? Banci doakan kepada semua sahabat-sahabat Banci Live dalam keadaan sehat sejahtera. Okey, alhamdulillah. Hari ni bertemu kembali dengan Banci Live. Dah lebih pada 10 hari Banci tak upload vlog kerana kesihatan yang kurang. Sebab sekarang ni kalau kita tahu dalam keadaan pertukaran cuaca di Kota Mekah. Jadi siapa-siapa yang nak datang umrah pada bulan 11 dah nak habis dah ni. Bulan 12 besok-besok jangan lupa kepada Panadol buat batuk ataupun Strepsil. Sebab kita akan selalu mengalami batuk-batuk ataupun boleh sampai ke sakit tekak. Jadi jangan lupalah ubat-ubatan tu. Sebab ubat-ubatan di Kota Mekah agak mahal. Dan Banci selalu nasihatkan kepada jemaah-jemaah yang bakal tiba pada bulan musim sejuk lah. Kita panggil musim sejuk. Memang selesa untuk buat umrah. Memang selesa untuk kita beribadah. Tetapi masa inilah keadaan jemaah ataupun kesihatan jemaah terjejas yang semakin tinggi naik. Dan kebanyakannya hospital-hospital penuh dengan orang batuk-batuk. Jadi Banci doakan kepada semua semoga selamat sampai dan selamat pulanglah dengan dalam keadaan sehat sejahtera supaya kita melancarkan ibadah kita di Kota Mekah dan Madinah. Okey, alhamdulillah hari ini Banci berada di Muzdalifah. Banci akan menuju ke Arafah sebab Banci nak kongsikan setiap tahun inilah kita tengok dekat belakang Banci kehijauan yang melanda. Kita tahu tahun ni kurang sikit lebat dia, kurang sikit hujan dia. Tetapi tak adalah rasanya sebabkan tak banyak cerita-cerita pasal banjir di Kota Mekah disebabkan sistem. Banci tengok ada banyak manhole ditebuk dan dibubur besi supaya air cepat mengalir. Begitulah hujan di Kota Mekah. Kalau tak ada sistem yang betul, insya-Allah dengan izin Allah akan berlaku cepatnya banjir dan cepat surut sebenarnya. Tetapi bila sistem tu bagus, dia tak ada lah. Walaupun hujan lebat hanya 10 minit, tetapi bila sistem tu bagus, dia akan mencepatkan air tu keluar daripada jalan raya ataupun kawasan-kawasan yang banjir. Okey, alhamdulillah hari ini juga Banci akan bawa sahabat-sahabat semua melihat kehijauan di Arafah. Okey, ramai juga yang bertanya pada Banci, adakah kehijauan ni berlaku setiap tahun ataupun tidak sepanjang Banci berada di sini? Nanti Banci akan ceritakan nanti. Okey, macam biasa kalau baru berjumpa dengan Banci Live, macam biasa sila tekan subscribe. Kalau dah lama berjumpa dan bila tekan button subscribe, Banci ucapkan thank you very much. Zas. Okey, Banci masih lagi berada di sepadan Muzdalifah. Ini dia. Dan untuk semua yang tidak pernah melakukan ibadah haji ataupun tak pernah datang ke umrah,
sepadan Arafah dan Muzdalifah ni dia tak bersambung. Jarak dia kira-kira 5 km. Ini adalah laluan jalan kaki. Dekat yang Bancik lalu ni. Nanti kalau musim haji, memang tiada satu kenderaan pun yang boleh lalu. Dan ini adalah kenangan yang paling indah Bancik lah untuk buat haji. Bancik suka duduk kat sini. Cuma untuk hari ni, Bancik lebih memfokuskan tentang kehijauan Kota Mekah. Bancik suka lepak dekat sini tahun ni. Tahun ni ataupun semasa musim sejuk, ini adalah tempat beriadah kita orang. Disebabkan salah satu dia, masa ni lah kita nak beriadah pun. Sebab sejuk. Sebab sekarang ni kalau kita tengok cuaca ataupun berapakah darjah Celsius yang untuk bulan 11 ni, untuk yang seminggu ni adalah kira-kira dalam paling sejuk waktu subuh ataupun waktu pukul 3-4 pagi 20, boleh cecah 20 Celsius. Dan kalau di waktu tengah hari hanya mencapai 30 lebih sahaja, 31, 32. Jadi cuaca agak sedap untuk kita keluar sepanjang masa. Kalau siang hari tu dia masih panas. Dia janji jangan duduk bawah. Jangan duduk bawah matahari. Kita duduk dekat landai-landai, sipi-sipi, insya-Allah. Dan Bancik sukakan suasana di sini disebabkan kicauan burung. Pada musim ini kita boleh melihat ataupun kita boleh mendengar kicauan burung dengan banyak. Bancik tak pasti boleh masuk tak ke dalam Bancik punya vlog ni. Tapi itulah bunyi-bunyi burung. Burung yang kecil-kecil tu. Burung apa tak tahu, kecil-kecil tu. Bukan burung merpati Burung layang-layang. Burung layang-layang agak banyak pada tahun ini. Okey, bagi yang selalu bertanya, adakah situasi ni terjadi setiap tahun? Sebenarnya kehijauan ni betul. Setiap tahun memang akan berlaku kalau hujan, kekerapan hujan. Cuma yang Bancik nak cakapnya, kehijauan tu walaupun tahun ni kurang tahun ni kurangnya hujan, tetapi kehijauan dia memang cepat je. Sekali dua pun dah hijau. Kalau untuk 2 tahun lepas, bila kekerapan hujan tu banyak, barulah kehijauan ni ada. Tapi sekarang ni memang walaupun hujan tak berapa banyak tahun ni, seminggu sekali sahaja kalau untuk Kota Mekah. Untuk Kota Taif biasanya hari-hari. Tetapi untuk Kota Mekah memang seminggu sekali je ataupun 2 minggu sekali. Tak banyak, tapi itulah perubahan. Dan kalau kita tahu, kita pun berada di akhir zaman rasanya. Memanglah kita semakin hampir dengan kiamat. Dan kita boleh lihat sendiri Kota Mekah ataupun kita lihat sendiri di Arafah semakin subur. Tapi bukan isu kiamat tu yang Bancik nak tengahkan. Cuma kita melihatlah sendiri keindahan Allah Subhanahu Wa Taala di musim sejuk di Kota Mekah. Sambil kita selit-selit lah, sambil kita tengok kehijauan Kota Mekah, sedikitlah penerangan tentang pejalan kaki ni daripada Arafah ke Muzdalifah. Kita tak terus ke Mina, kita singgah ke Muzdalifah dulu pada malam raya. Malam raya kita berada di Muzdalifah kalau di musim haji, iaitu malam 9 Zulhijjah ataupun 10 Zulhijjah. Dan kalau kita tengok kat sini, kita berada di jalan yang atas sedikit. Ada jalan lagi yang bawah, ada jalan bawah, lepas tu ada jalan raya. Inilah yang memisahkan di antara laluan pejalan kaki dan juga laluan jalan raya, iaitu jaluan bas. Ada pagar kat sini. Kalau sesiapa yang dah menaiki bas dulu, lepas tu baru decide untuk jalan kaki, memanglah akan makan asap bas. Sebab itu ada pagar kat situ. Kita tak boleh lompat pun. Ada, tapi amat jarang lah pintu yang dibuka. Silap-silap kita makan dulu asap bas, lepas tu barulah kita boleh pergi ke laluan jalan kaki. Untuk pengetahuan semua, ini laluan berjalan kaki sebenarnya ada 6 lorong. Ini baru lorong pertama, yang ni lorong kedua dan lorong ketiga. Jarak berbeza-beza, ada lagi yang sebelah sana 4, 5 dan 6. Ada jarak yang berbeza, ada yang jauh sikit kot, yang sebelah hujung sekali. Di balik bukit ni,
memang jalan dia jauh sikit. Yang ni kalau yang jalan paling singkat, kita akan ambil jalan nombor 1. Mana pertembungan daripada Arafah nanti, Abang Cik akan tunjuk di penghujung perjalanan. Sebab jauh lagi sebenarnya perjalanan Abang Cik ni. Cuma Abang Cik tertarik untuk kongsikan pada sahabat-sahabat semua supaya nampak sikit-sikit gambaran lebih jelas tentang perjalanan haji itu sendiri. Zas. Okay, dekat sini kita boleh tengok lah, kalau lorong nombor 2 ni 4.4 km. Kalau lorong nombor 4 ni 4.5 km. Kalau kita ke depan sikit, kita akan nampak lorong pertama. Lorong pertama ni 4.6 km. Walaupun signboard ni berdekatan, jadi memang jarak dia antara lorong ni pun dah berbeza. Kita boleh lihat banyak lagi facilities haji sekarang ni tengah buat. Ni macam biasalah, ini adalah rekaan tandas terbaru, 2 tingkat. Ni di pertengahan perjalanan di antara Muzdalifah dan Arafah. Ini dah siap punya. Ini 1 tingkat je. Ini dia buat 2 tingkat terus. Cuma kat sini juga Abang Cik nak tengok ada perkara menarik yang Abang Cik nak tunjukkan. Ingatkan kereta boleh sampailah ke hujung sana, tapi tak boleh lagi. Tak ada orang yang buat jalan lagi. Nanti lama-lama ramailah yang buat jalan. Cuma kat sini Abang Cik nak kongsikan, bukan sekadar kehijauan, tetapi kita boleh tengok bunga-bunga. Bunga macam mana tu yang Abang Cik nak tengok tadi. Kat bawah-bawah tak ada pula. Bunga-bunga ni ada di atas-atas bukit ni. Inilah terhasilnya lebah-lebah. Tapi kenderaan untuk lebah tak ada kat sini. Tapi biasanya inilah yang akan dimakan oleh lebah-lebah untuk menghasilkan madu-madu yang natural. Semua lu jadi. Dan sedap sebenarnya madu-madu di kota Mekah ni. Selama ni kita selalu dengar pasal madu Yaman, madu Yaman. Abang Cik lebih suka madu di kota Mekah. Nanti kita tengok bunga ni, kita tengok ada tak bunga ni yang duduk bawah-bawah. Kalau tidak, kalau dekat atas ni jenuh jugalah Abang Cik nak memanjat. Kita kena panggil Kak Zurin untuk panjat sekali. Satu masa nanti. Kita dah sampai dah dekat penghujung laluan jalan kaki ni. Kita dah nak masuk Arafah dah sebenarnya. Dan untuk pergi ke laluan jalan kaki ni hanya ada satu jalan saja daripada Arafah. Kita tahu keluasan Arafah ni besar, tetapi kita harus menuju ke Masjid Namirah dulu. Okey, kita menuju ke Masjid Namirah, barulah kita boleh jumpa laluan pejalan kaki ni. Tapi silalah dengar hikmat tabung haji ataupun minta nasihat tabung haji untuk kita melakukan satu-satu perkara yang berlainan dengan perjalanan haji kita. Okay, zas. Okay, kita masuk sahaja kepada Arafah sekarang ni. Kita boleh melihat sendirilah kehijauan. Bukan sekadar pokok sahaja. Bukan sekadar pokok-pokok yang ditanam, tetapi rumput-rumput ataupun di sebalik tanah. Kehijauan sampai ke hujung. Kalau kita tengok ni sampai ke hujung, ni tidak ditanam. Ni terjadinya semula jadi. Kita tak tahu daripada benih ni datang. Antara burung-burung ataupun antara serangga-serangga yang membawa benih-benih ni. Hijauan. Kalau di musim haji, jangan haraplah kita nak nampakkan kehijauan ni. Sebab bulan 2, bulan 3 macam tu, bila musim panas kembali, rumput-rumput ni semua, dia tak mati sebenarnya, tetapi dia mencoklatkan diri. Mencoklat lah. Tapi bila hujannya, dia akan grow up balik. Ni baru masuk sepadan Arafah. Abang Cik sekarang dah berada di tengah-tengah Arafah. Abang Cik tak berhajat lah nak bawa ke Jabal Rahmah. Jabal Rahmah, itulah keadaan Jabal Rahmah sekarang ni. Kalau nak pergi ke Jabal Rahmah, kena berjalan kira-kira 2 km ataupun 1 km lebih lah untuk tu, sebab ada construction dekat situ. Tapi jangan risau, peniaga-peniaga banyak. Jadi kita tak rasa 1 ataupun 2 km tu terlampau jauh. Okey, cuma dekat sini Abang Cik nak tunjuklah salah satu sejarah arkitektur Islam yang telah diiktiraf oleh dunia di UNESCO sekarang ni. Ini adalah sekarang ni kebanyakannya telah ditutup sebenarnya, dah tak guna dah terusan ni, iaitu terusan Zubaidah ataupun Ain Zubaidah.
yang telah diwakafkan oleh Puteri Zubaidah sendiri pada tahun 186 Hijrah. Okey, 186 Hijrah. Selepas melihat setiap tahun puteri ni ataupun Zubaidah ni, isteri kepada khalifah pada ketika itu, melihat sendiri betapa susahnya air untuk menampung jemaah-jemaah haji. Semasa kes sebelumnya adanya air Zubaidah ni, terlampau banyak kematian ataupun kejadian yang tidak diingini kerana kekurangan air. Jadi air Zubaidah ni telah diwakafkan oleh Zubaidah sendiri, sebab tu nama pun nama daripada Zubaidah. Okey, dan pusat pemerintahan semasa itu adalah berada di Iraq. Jadi kita tengoklah pergumulan wang ringgit. Dan terusan ni bukan dekat bukan dekat. Sepanjang perjalanan ke Iraq sebenarnya mempunyai sejarah Ain Zubaidah ini. Ini adalah dalam Arafah ni, di sini dah lokasi, salah satu lokasi yang masih ada peninggalannya, tapi air dah tak ada kat dalam ni. Cuma kita bolehlah mengenangkan sejarah perjuangan zaman-zaman dahulu untuk membekalkan air untuk jemaah-jemaah haji. Sekarang ni dah terlampau moden, kita boleh tengoklah piping. Dan kita tengok pun sekarang ni setiap tahun akan bertambah baik. Macam ni pun ada rangka-rangka ni dah. Kita baca tengok pun construction. Kalau dulu-dulu kita tengok sebelum Covid ni, sebelum Corona, construction hanya berlaku semasa ataupun selepas Ramadan, ataupun Ramadan baru dia betulkan maintenance balik di Arafah ni. Tetapi sekarang ni sepanjang tahun maintenance tu berlaku. Tadi tu tak clear sangat kan. Ni baru clear sikit lah peninggalan air Zubaidah ni. Dia banyaklah tempat-tempat mengambil air. Itulah arkitektur yang cukup mahal. Macam mana nak suruh air ni mengalir? Kalau sekarang ni kita boleh guna motor ataupun pump. Tapi zaman dahulu mana ada pump, mana ada motor. Tahun 186 Hijrah, kiranya arkitektur ni yang engineering. Engineering ketika itu yang memain peranan yang cukup penting semasa pembinaan ni. Bayangkan air boleh mengalir daripada dalam terusan ni. Kalau kita tengok macam biasa-biasa. Tetapi bila kita tengok dengan teknologi yang ada, dia akan jadi terpegun. Dengan teknologi ataupun kemahiran orang Islam itu sendiri pada ketika itu. Kita dah masuk sikit. Tapi lorong ni macam tertarik untuk Bancik kongsikan. Dah tak terasa seperti berada di Arafah dah. Terasa seperti berada di Malaysia. Itu yang Bancik nak kongsikan pada semua. Tengoklah. Ini sebab kita melawan matahari sikit. Cuba kalau kita tak melawan matahari, kita pusing je. Ni semua kita tengoklah hijauan dia kiri dan kanan. Macam taman-taman di Malaysia. Sekejap. Okay. Ni dia. Jadi makin cantik lah dia punya pemandangan dia. Okeylah, Bancik rasanya setakat ini sahaja Bancik punya perkongsian untuk kali ni. Untuk melihatlah keadaan ataupun suasana ataupun musim yang akan bertukar di Kota Mekah ni. Jadi ini salah satu dia di Arafah. InsyaAllah kita akan tengok pula di kawasan-kawasan lain kehijauan dan keindahan. Bancik more ke keindahan lah. Keindahan dan inilah sekarang ni punya perkembangan terkini di Kota Mekah. Okey, semoga kita berjumpa lagi di lain masa dan di vlog akan datang. Doakan kesihatan kita semua, diberi kesihatan yang sempurna untuk Bancik lebih mengupdate kepada anda lebih banyak. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zas.